Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang murid-murid. Belajar apa hari ini, cikgu? Hari ini kita akan belajar mengenai seni reka grafik ilustrasi bersama Cikgu Hanis. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, menyatakan definisi ilustrasi. Kedua, mengenal pasti jenis-jenis ilustrasi. Ketiga, menghasilkan karya ilustrasi. Sekarang kita pergi kepada definisi ilustrasi. Apakah itu ilustrasi? Ilustrasi adalah penghasilan suatu imej bagi tujuan dekorasi, interpretasi dan komunikasi secara visual kepada teks, proses idea ataupun konsep. Jenis-jenis ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi industri dan teknikal. Ilustrasi ini mengkaji dan menghasilkan reka bentuk hasil ciptaan industri. Lukisan teknikal, lukisan mekanikal dan lukisan reka bentuk berkomputer merupakan bahagian penting dalam ilustrasi teknikal. Ia adalah bertujuan untuk mempromosi dan memberikan maklumat produk dengan lebih terperinci. Yang kedua adalah ilustrasi sains dan perubatan. Ilustrasi ini digunakan dalam kajian anatomi tubuh manusia dan sains perubatan dengan meluas. Ia membantu dan memudahkan kefahaman dan kerjasama dalam bidang perubatan dan bidang lain yang berkaitan. Biasanya, menggambarkan organ-organ dalaman badan dengan lebih terperinci. Yang ketiga adalah ilustrasi dekoratif. Ilustrasi dekoratif berfungsi menghiasi objek dengan suatu reka bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan dengan gaya tertentu. Semasa menghasilkan ilustrasi dekoratif, ilustrator biasanya akan mengaplikasikan ciri khas objek. Contoh bentuk kelopak-kelopak bunga dan daun yang digayakan serta dihasilkan secara berulang. Yang keempat adalah ilustrasi imajinasi. Ilustrasi imajinasi ini dikenali juga sebagai ilustrasi khayalan. Ilustrasi ini dihasilkan daripada pengolahan daya cipta secara imajinatif. Ia juga sering digunakan dalam ilustrasi cerita, novel dan komik. Yang kelima adalah ilustrasi ekspresi. Ekspresi bererti pengungkapan atau proses memperlihatkan atau menyatakan maksud perasaan dan sebagainya. Ilustrasi ekspresi juga bererti air muka pada wajah yang memperlihatkan perasaan seseorang itu. Yang keenam adalah ilustrasi pengiklanan. Ilustrasi pengiklanan ini dikenali juga sebagai ilustrasi produk. Digunakan untuk mempromosikan produk, perkhidmatan dan menyampaikan maklumat. Ilustrasi ini digunakan untuk menonjolkan karakter produk dan mampu menimbulkan kesan emosi kepada pengguna. Terdapat pada majalah, poster, surat khabar, risalah dan televisyen. Yang ketujuh adalah ilustrasi fashion. Ilustrasi fashion ini merupakan rekaan pakaian dan mempamerkan gaya rekaan pereka fashion. Ilustrasi ini menunjukkan ketelitian mereka terhadap rekaannya. Yang ke-8 adalah ilustrasi penerbitan. Ia digunakan pada kulit buku, buku cerita kanak-kanak, risalah, surat khabar, kulit novel, kartun dan ilustrasi cerpen. Ilustrasi ini dapat menyampaikan maklumat dan juga menggambar tentang penceritaan bahan tersebut. Yang ke-9 adalah ilustrasi flora dan fauna alam. Ilustrasi ini menggambarkan alam sebenar secara lukisan atau catan yang menunjukkan kepada alam semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan. Ilustrasi alam turut memaparkan gambaran alam fantasi. Ke-10 dan yang terakhir adalah ilustrasi komik dan animasi. Ia dikaitkan dengan penceritaan berbentuk ilustrasi. Ilustrasi ini juga menggunakan satu atau lebih panel yang dihasilkan secara urutan, iaitu sequential art. Komik dan animasi dikaitkan dengan sesuatu cerita yang lucu, novel grafik dan adiwira. Terdapat banyak karya animasi dan filem yang diadaptasi daripada komik atau sebaliknya. Ilustrasi boleh dihasilkan melalui 3 cara. Yang pertama adalah manual, iaitu traditional, menggunakan cat air, marker pen, tampal dan kolaj kertas serta pensel warna. Yang kedua adalah secara digital, menggunakan aplikasi seperti Adobe Illustrator, Procreate dan lain-lain. Yang ketiga adalah gabungan di antara kedua-dua manual dan digital.
Sekarang kita akan pergi kepada proses penjanaan idea bergambar. Yang pertama adalah lakaran kenit. Ia adalah merupakan lukisan bersaiz kecil dan banyak, dilakukan secara ringkas dan pantas. Yang kedua adalah lakaran kasar. Lakaran kasar adalah pemilihan daripada beberapa lakaran kenit. Lakaran lebih jelas menunjukkan bentuk, rupa dan idea. Proses yang terakhir adalah komprehensif, iaitu karya akhir. Ia merupakan proses terakhir dalam penjanaan idea bergambar yang lebih lengkap. Ia juga menunjukkan idea yang ingin disampaikan dan teknik ilustrasi yang digunakan. Masa untuk aktiviti. Arahan. Murid-murid diminta untuk mencetak sekeping gambar berukuran saiz A6 kemudian melaksanakan aktiviti seperti video tertera. Setelah berjaya menghasilkan karya, sekarang murid-murid perlu memuat naik karya di Instagram Story dan tag cikgu @honeysketches. Okey, kelas kita hari ini hampir tamat. Konklusi, ilustrasi memainkan peranan penting dalam kehidupan dan menyampaikan maklumat secara visual, memudahkan pemahaman kompleks dan merangsang kreativiti. Sebelum berpisah, ini adalah video ilustrasi aktiviti tadi yang cikgu hasilkan secara digital. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih murid-murid.